Assalamualaikum, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Selamat mengikuti pembelajaran di rumah. Bagi pelajar yang baru mengenali cikgu, nama cikgu adalah Muhammad Yusri bin Fazil. Cikgu akan mengajar matematik bagi kelas kamu dan juga PJ. Okey, untuk pertama kalinya bagi sesi pembelajaran bagi tahun ini, kita akan mulakan dengan topik nombor bulat. Dalam nombor bulat, bila cikgu sebut nombor bulat, kita ada banyak benda yang kita nak kena pelajari. Tetapi yang pertamanya, topik yang pertama dalam subtopik bagi nombor bulat adalah tulis dan sebut nombor. Kemahiran yang perlu kamu ada dalam topik ini adalah kamu perlu mahir menulis nombor dengan perkataan dan juga kamu boleh menyebut nombor tersebut. Ada pelajar dia boleh tulis saja. Bila cikgu suruh sebut balik, dia tak reti nak sebut. Jadi, kemahiran yang menyebut amat penting. Dan kemahiran kamu boleh tulis dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk angka. Untuk menulis nombor, kita ada dua cara. Yang pertamanya dalam bentuk digit. Yang keduanya adalah dalam bentuk perkataan. Okey. Untuk bentuk digit, bila sebut digit, bila cikgu sebut digit bermakna nombor. Biasa kamu jumpa kan? Jadi kalau jumpa perkataan digit, ini adalah nombor. Dan kalau dalam bentuk perkataan, maksudnya kamu tulis nombor tersebut dalam perkataan. Dia mesti ada huruf A, B, C, D, E. Kalau bentuk digit, dia tak ada perkataan huruf A, B, C. Dia ada nombor 0 sehingga 9. Okey, seterusnya kita pergi menulis nombor dalam bentuk digit. Ini adalah nombor 9. Nombor 9 ini dalam bentuk digit, inilah bentuknya. Kalau dalam perkataan, kita akan tulis 9. S-E-M, S-E-M-B-I-L-A-N. Okay. Ini adalah dalam bentuk digit dan ini adalah dalam bentuk perkataan. Yang kedua, contoh yang kedua. Okey. Ini adalah 18. Ada pelajar dia sebut 18. Salah. Okey. Ini adalah 18. Macam mana cikgu nak tulis 18? L-A-P-A-N 8
B-E-L-A-S. Belas. Dia akan jadi 18. Okey, faham? Okey. Yang ketiga. Okey, sebut semua. Okey, bagus. Ini adalah bila cikgu nak tulis dalam bentuk perkataan EMPAT, 4. PULUH, puluh. 40. Ini huruf apa? 5. 45. Macam mana cikgu aja 5? LIMA. Okey. Yang seterusnya, ini nombor berapa? Okey, ini adalah 100. Macam mana cikgu nak eja 100? SERATUS. 100. Okey, boleh? Okey, cikgu bagi 2 minit untuk kamu salin. Okey, murid-murid. Seterusnya cikgu sambung lagi. Kita teruskan dengan nombor lagi besar. Okey, yang ni cikgu bagi sebaliknya. Cikgu tulis. Ini adalah berapa? 84. Bila kita nak tulis dalam bentuk digital, dalam bentuk digit, kita mesti tulis apa yang kita sebut. Ada pelajar dia sebut lain, dia tulis lain. Jadi, bila kita sebut 84, maksudnya kamu mesti tulis 84. Okey, macam mana? Okey. 80. Mesti ada 2 rumah yang terlibat. Yang pertama dan kedua. Ini adalah rumah sa, ini adalah rumah puluh. Okey. Bila sebut 80, bermaksud 8 ini berada di rumah puluh. 4 adalah apa? 4 adalah sa. Jadi macam mana kita nak tulis? 84. Maksudnya 8 ini di rumah puluh, 4 adalah di rumah sa. Faham? Okey, seterusnya 71. Berapa rumah yang terlibat? Mesti ada 2. Pasal apa? Rumah yang terlibat adalah rumah puluh dan rumah sa. 70 bermaksud di rumah puluh adalah 7. Di rumah sa adalah 1. Jadi ini adalah 71. Okey, faham? Sekarang cikgu teruskan pula.
99. Macam mana kita nak tulis 99? Ini adalah rumah puluh. Ini adalah rumah sah. Okey. Jadi, bila cikgu sebut 99, rumah puluh adalah 9. Manakala rumah sah pula adalah juga 9. Jadi itu cara kita menulis dalam bentuk digit dan juga bentuk perkataan. Okey. Cikgu bagi masa kamu 2 minit untuk salin. Okey, murid-murid, seterusnya dah siap. Yang mana belum siap tak apa, pasal cikgu buat video, kamu boleh cuba salin. Apa yang cikgu buat ini hari, cikgu ajar ini hari, kamu salin dalam buku. Tulis sama ada kotak besar ataupun kotak kecil. Okey. Seterusnya, pembelajaran kita hari ini adalah nilai, tempat dan nilai digit. Sama juga dengan susun nombor tadi. Bila cikgu sebut tempat, mesti kita tulis dalam bentuk perkataan. Manakala bagi nilai digit, kita kena tulis dalam bentuk nombor. Faham? Okey, kita tengok pada contoh. Cikgu pergi dulu nilai tempat. $49. Okey, sebut semua. 49. Cikgu kata, nyatakan nilai tempat bagi nombor 49. Bagi nilai tempat nombor 49, ini adalah 10. Manakala 9 adalah sah. Okey, faham? Okey. Nilai digit bagi nombor yang sama 49. Okey. Macam mana kita nak tulis nilai digit bagi nombor 49? 4 ini adalah 40. Manakala 9 ini adalah 9. Sekarang kamu tengok, boleh beza? Okey. Ini nilai tempat, ini adalah nilai digit. Okey. Jadi cuba lagi nombor lain. Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang diberi iaitu 150. Okey. Bila kita nak mulakan, ini baru ada 3 digit, 3 nombor saja. Kalau banyak nombor ke depan ni, kita sentiasa mulakan daripada nombor yang paling belakang. Pasal apa? Itu adalah nombor yang paling kecil nilainya. Okey. 0. 0 bila nilai tempat adalah
besar 5 adalah 10. Ataupun cikgu biasanya lepas ni cikgu akan tulis pu aja. PU sahaja. Okey. 1 adalah ratus. Atau selepas ni cikgu akan namakan dia ra sahaja. Jadi bila kamu akan tengok selepas-lepas ini, cikgu akan tulis rapusa. Okey, rapusa. Okey. Yang nilai digit ni pula, okey, biar boleh kamu bezakan antara nilai tempat dengan nilai digit. Ini kebanyakan masalah pelajar bila tahap 1 dia masih tak boleh nak bezakan apa nilai tempat, apa nilai digit. Bila nilai digit, macam cikgu cakap awal tadi, kita mulakan daripada belakang. Okay. Kosong. Okay. Kosong ada nilai ke tak ada? Walaupun dia kosong, nilainya adalah kosong. 5 adalah sebenarnya 50. 1 ini bukan nilai dia 1. 1 ini sebenarnya nilainya adalah 100. Okey. Tengok, ni adalah nilai tempat, ini adalah nilai digit. Okey, boleh bezakan? Okey, cikgu bagi 2 minit untuk kamu salin. Okey. Yang mana tak sempat salin tu, kamu boleh pause dulu video, salin. Bila cikgu bagi masa untuk salin, kamu pause sekejap, kamu salin dalam buku tulis. Okey. Yang ketiga yang kita akan belajar pada pagi ini dan yang terakhir, okey, adalah susunan nombor. Okay. Bila cikgu menyebut susunan nombor, kita hanya ada 2 jenis sahaja susunan nombor. Jenis yang pertama dikenali sebagai menaik. Ataupun cikgu tunjuk anak panah. Susunan yang kedua adalah menurun. Okey. Bila menaik ni ibarat dia kita naik tangga. Bila naik tangga dia bermula daripada nombor yang paling kecil. Mula-mula kamu naik tangga paling rendah. Tinggi sikit dan paling tinggi. Itu adalah susunan menaik. Ibarat kamu naik tangga. Susunan menurun pula ibarat kamu berada di tempat atas, kamu nak turun ke bawah. Mestilah kita bermula daripada nombor yang paling besar. Kita turun nombor kepada nombor yang kecil sikit. Kecil dan sehingga yang di bawahnya adalah paling kecil. Itu adalah 2 jenis susunan nombor. Faham? Okay, kita tengok melalui contoh. Okay. 2, 4, 7, 9, 12, 16. Okey. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi, okay,
Siapa tahu ini susunan menaik atau menurun? Okey, cikgu pun tak tahu. Jadi kita tengok sama-sama. Di antara dua nombor ini, semua nombor ini, mana yang paling kecil? Dah tentu nombor 2. Seterusnya dia lompat kepada nombor 4. Besar sikit kan pada nombor 2. Lepas tu dia lompat lagi kepada nombor 7. Lagi besar. Dan seterusnya nombor 9. Besar lagi dari antara 3 nombor ni, nombor 9 lagi besar. Dan dia lompat lagi kepada nombor 12. Yang paling besar adalah 16. Bila kamu perhatikan susunan nombor ini, kamu akan jumpa tangga menaik. Ini 2, 4, 7, 9, 12, 16. Dia macam anak tangga. Daripada tangga kecil, naik. Okey, boleh beza? Okey, bagus. Seterusnya, cikgu kena padam whiteboard cikgu kecil. Kalau whiteboard sekolah tak apa, besar. Ini whiteboard kecil. Okey. Okey, tengok pula yang susunan yang kedua. Antara dua nombor ni, yang mula sekali itu adalah nombor yang paling besar atau paling kecil. Okey. Sebenarnya 34 ini sebenarnya di antara semua nombor ni dia yang paling besar. Okey. Bila paling besar maksudnya dia di atas sekali. Selepas tu dia pergi kepada 32. Lepas tu dia pergi 29. Lepas tu dia pergi 25. Lepas tu dia pergi kepada 17. Apa yang boleh kita simpulkan daripada susunan tangga ini? Kita sedang menurun anak tangga. Jadi ini yang dinamakan susunan menurun. Okey, faham semua? Okey. Hari ini cikgu hanya ajar 3 sahaja. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi 3. Okey, boleh? Okey, sebelum cikgu akhiri pembelajaran hari ini, cikgu akan bagi latihan mainan. Okey, yang mana cikgu dah bagi ini hari cikgu nak kalau kamu ada masa salin dalam buku tulis. Okey. Latihan game ni cikgu akan bagi, kamu boleh buat dekat rumah bila free. Pasal cikgu tahu ramai ibu bapa yang bekerja, telefon tak cukup. Kalau ada 2-3 adik-beradik semua berebut. Jadi boleh gila-gila. Okey? Janji apa yang penting kamu kena belajar. Walaupun cuti. Okey, bila mak balik, ayah balik, baru boleh pakai telefon. Okey, yang mana ada komputer kat rumah, ada telefon sendiri, alhamdulillah. Yang mana tak ada, maksudnya kamu kena tunggu malam. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye.